Perjalanan ilmu merupakan satu proses yang panjang, namun apa yang perlu adalah sentiasa memastikan kita berada pada langkah yang tetap dan langkah yang saksama. Ilmu bukan untuk dibanggakan atau untuk menjadikan kita rasa hebat pada kalangan manusia. Ia adalah untuk memastikan kita sentiasa mengikuti hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada misteri dalam hidup ini jika kita berpandukan kepada hakikat, yakni sentiasa berpandukan kepada Al-Quran. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar hari ini? Bagaimana hari ini? Masih lagi dengan aktiviti yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan hari yang keempat untuk kita menyambung semula tentang kisah pembantu Imam Mahdi. Semalam telah pun saya uraikan dan ringkaskan tentang peringkat yang ketiga, iaitu peringkat pembantu Imam Mahdi yang ketiga, yang mana telah saya jelaskan mereka adalah tentera-tentera Perang Badar. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali saya menyampaikan apa juga yang dijelaskan, harus faham, dimaklumkan bahawa pernyataan saya itu berbalik kepada nilai. Maksudnya kalau saya sebut saja tentera Perang Badar, nilai yang mereka miliki, iaitu kapasiti yang mereka miliki itu yang akan diberikan sebagai hitungan. Jadi janganlah salah faham, tentera Perang Badar yang akan datang. Bukannya maksudnya begitu maksudnya nilai yang mereka miliki. Bila saya sebut pemuda Al-Kahfi, nilai pemuda Al-Kahfi. Bila saya sebut sahabat-sahabat Rasulullah yang 4 orang, maka nilai sahabat-sahabat itu yang perlu kita kaji, yang perlu kita lihat dari segi penjelasan saya ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap perkara yang kita lakukan, kita ada hitungan dia. Dari hitungan itu kita akan dapat nilai dia. Maka nilai inilah yang akan menjadi sebagai satu dasar pengkhususan saya ataupun perbincangan saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di situ harus dimaklumkan terlebih dahulu. Dan apa yang jelas tentang apa yang telah kita perbincangkan dalam beberapa hari ini, amat jelas, amat nyata bahawa begitu banyak sumber-sumber ataupun informasi-informasi baru yang telah pun saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ia adalah suatu perkongsian yang bagi saya telah sampai masanya untuk saya membuka kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan itu telah pun saya lalui dalam tempoh yang sangat panjang. Cuma bila saya berada di Turki, waktu itu saya di Istanbul, bila saya sedang melakukan tugasan, dan ada satu hari itu saya sedang berjalan-jalan di kota Istanbul, di tepi Bosporus, nama tempat dia Üsküdar. Dan saya melihat sekeliling, dan daripada sana itu saya merasakan apa yang saya lihat itu akan hanya sebagai satu penglihatan bagi diri saya. Maknanya tidak ada siapa yang akan dapat menilai ataupun dapat merasakan ataupun memahamkan perjalanan tersebut. Dan ini berbalik kepada perjalanan-perjalanan yang telah saya tempuh. Maka saya akhirnya membuat satu keputusan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang pengetahuan juga ilmu yang saya lalui, yang telah pun saya himpunkan daripada berpuluh-puluh tahun perjalanan saya. Dan itu telah memberikan kesan kepada apa yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada episod pertama lagi, siapakah Imam Mahdi, dalam video yang pertama yang saya telah lakukan. Jadi banyak perkara-perkara yang telah saya cuba rungkaikan, dan daripada situ apabila saya sampai ke Albania, daripada Turki saya pergi ke Albania kerana ada urusan di Albania, juga saya telah menyambung secara sepenuhnya
Dan bila saya sampai ke Albania, hari yang sama telah berlaku gempa bumi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat lagi, di Albania pada tahun lepas ada berlakunya gempa bumi. Hari yang sama saya ada di Albania. Jadi bergegarlah, saya merasa bagaimana bergegarnya bangunan. Dan ramai yang telah terkorban di Albania pada saat itu. Dan nak jadikan cerita, saya berada betul-betul di pusat di mana berlakunya gempa bumi, iaitu di satu bandar namanya Durres. Jadi semua itu adalah satu perjalanan bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana saya melihat diri saya semakin hari dah semakin berusia, dan perkara ini bukan perkara baru kepada saya. Pertemuan dengan berbagai situasi, berbagai pihak, perbincangan-perbincangan yang menjurus kepada perbincangan ilmiah, dan dalam masa yang sama juga perbincangan-perbincangan yang melibatkan pembangunan-pembangunan teknologi. Kerana saya terlibat di dalam pengkajian teknologi dah lama, berpuluh tahun. Jadi saya terlibat dalam pembangunan sains, saya terlibat dalam pembangunan yang melibatkan beberapa program-program tertentu di beberapa negara, dan juga forum-forum antarabangsa di mana saya telah pun turut serta sebagai peserta untuk memberikan penjelasan sebagai speaker, sebagai keynote speaker. Jadi daripada situ saya merasakan bahawa sampai masanya untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang telah saya lalui dan telah saya ketahui. Dan ini merupakan suatu anjakan yang sangat besar kepada diri saya, sebab setelah hampir sampai usia saya 53 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak pernah mendedahkan kisah-kisah akhir zaman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan menyusur kembali semua video-video saya yang lama-lama, saya tidak menceritakan langsung tentang kisah-kisah akhir zaman. Saya hanya simpan pada diri saya sendiri dan sebahagian daripada teman-teman saya ataupun student-student saya yang tertentu sahaja. Kerana bagi saya, kisah-kisah akhir zaman ini adalah satu kisah yang akan menimbulkan begitu banyak kontroversi dan menimbulkan begitu banyak perbalahan jika ianya didedahkan secara langsung tanpa mempunyai satu SOP ataupun tidak ada satu aturan yang khusus. Kerana dunia hari ini sangat berbeza dengan konsep-konsep yang kita nak tekankan. Begitu banyak perbandingan-perbandingan dan juga begitu banyak sumber-sumber yang telah pun menjadi dominan di dalam masyarakat pada hari ini. Maka itu apabila saya mengambil keputusan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya telah pun menyediakan diri saya untuk menerima hujah, menerima komen dan menerima juga apa kecaman dan sebagainya. Kerana saya jelas dan saya tahu ini pasti akan berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa juga yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah sebagai suatu perkongsian untuk tuan-tuan dan puan-puan fikirkan dan untuk membuat sebagai satu analisa khusus. Dan sekiranya ia memberikan satu impak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat membuka minda tuan-tuan dan puan-puan, maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setidak-tidaknya ada jugalah sesuatu yang boleh saya sumbangkan untuk memberikan satu penjelasan yang membawa kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita ada perantaraan, tanpa kita perlu ada sesiapa yang perlu kita bergantung, tetapi kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walau bagaimana sukar sekalipun persoalan-persoalan yang ingin saya jelaskan, tetapi saya yakin dengan episod-episod yang telah pun berjalan, ia telah pun sedikit sebanyak memberikan tuan-tuan dan puan-puan suatu input baru, satu penjelasan yang khusus bagaimana kita dapat memposisikan diri kita sebagai mana yang telah saya jelaskan, lebih-lebih lagi pada topik kali ini, iaitu berkaitan tentang pembantu Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam telah pun saya jelaskan bagaimana kisah tentera-tentera Perang Badar merupakan mereka-mereka ataupun sosok-sosok yang mempunyai nilai yang diperlukan oleh Imam Mahdi di dalam perjuangan beliau. Konsep dan penyataan itu khusus ada di dalam Al-Quran. Bagaimana peristiwa Perang Badar telah merubah dunia, maka begitulah dunia akan berubah dengan adanya Perang Badar pada zaman Imam Mahdi.
Tetapi harus diingatkan bahawa bukan soal nak berperang, ya. Imam Mahdi bukan datang untuk berperang, tetapi dia datang untuk menyelesaikan peperangan. Ya, tidak ada lagi persoalan-persoalan pertelingkahan. Kita kena melihat itu dari aspek keharmonian, dan begitu juga yang dilihat oleh Imam Mahdi untuk meletakkan posisi dunia kepada keharmonian. Paksinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang kepada apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk hari ini saya akan sambung lagi tuan-tuan dan puan-puan tentang fasa yang keempat. Macam mana, dah sedia dah? Dah bersedia untuk fasa yang keempat. Dan saya ingin jelaskan persiapan tu ketika ada sebaik-baiknya lah, bawa kertas, catat mana poin-poin yang saya bagi, dan lepas itu buat kajian semula. Ya, lihat balik semula, cari di mana di dalam Al-Quran apa yang saya jelaskan, cari semula. Kerana ini melibatkan suatu proses pembelajaran, ini melibatkan suatu proses yang boleh kita jadikan sebagai satu lagi input untuk menambah pengetahuan kita yang sedia ada. Jadi kalau ada pen tu, ada kertas, dapatkanlah untuk mencatat sambil mendengar apa yang saya sampaikan ini. Apabila masuk kepada peringkat yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, maka ia adalah suatu proses yang semakin kompleks, semakin nilainya semakin tinggi sebenarnya, bukan semakin rendah, semakin tinggi. Tinggi dalam arti kata lain kerana jangkauan tu semakin luas, semakin jauh dan semakin besar lagi. Kalau ambil radiusnya tu semakin jauh, maka ukur lilit ataupun diameter dia akan semakin luas, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ambil yang pertama, yang 4 tu hanya dekat saja, dia punya diameter dia. Kemudian yang kedua jauh lagi, besar lagi, dia punya ruang lingkup dia. Yang ketiga lagi besar. Maka yang keempat lagi besar daripada itu, berarti dia memerlukan kapasiti dan juga memerlukan nilai yang lebih tinggi, yang lebih luas. Kalau kita nak lihat keluasan tu, maksudnya kalau pertama mungkin dalam saiz sebuah kampung, yang kedua saiz sebuah negeri contohnya, yang ketiga saiz sebuah negara contohnya lah, macam tu. Jadi kita kena lihat bagaimana ia membawa nilai dan membawa juga satu kekuatan yang boleh menampung dalam kadar yang lebih besar. Maka siapakah dan apakah nilai-nilai kepimpinan, nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi pembantu Imam Mahdi pada fasa yang keempat? Maka di situ, tuan-tuan dan puan-puan, datangnya kapasiti yang ada pada para Nabi. Di dalam Quran ni diceritakan tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul, kisah-kisah mereka-mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan berbanding daripada manusia-manusia yang lain. Kelebihan-kelebihan yang telah menyebabkan mereka itu menjadi manusia yang istimewa. Bukan hanya pada istimewa itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi keistimewaan kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka Nabi menjadi barisan yang keempat. Maka nilai kualiti Nabi menjadi kualiti yang diperlukan oleh pembantu Imam Mahdi untuk berada bersama Imam Mahdi pada peringkat yang keempat. Mereka adalah pembantu-pembantunya. Jadi bila sebut saja begitu, macam mana kita nak dapat kapasiti sebegitu? Kita orang biasa, kita macam mana boleh dapat macam tu? Maka di sini yang saya perlu perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, nilai, kapasiti, bukan jadi Nabi. Faham kat sini? Jadi bila kita sebut tu, bila saya sebut tu, hati-hati memahamkan. Maksud saya, kapasiti, nilai yang ada adalah sebagaimana nilai yang ada dimiliki oleh para Nabi. Bukan para Rasul, para Nabi. Berapa ramai para Nabi? Berapa hitungan para Nabi? Ramai, tuan-tuan dan puan-puan. Sangat ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya menyatakan sedemikian, kenapa saya menyatakan sedemikian? Untuk saya menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa perjalanan akhir zaman, usaha Imam Mahdi
bukanlah usaha yang hanya meletakkan satu perkara yang kelihatannya macam berlaku dalam satu masa yang ringkas, dalam masa yang singkat. Sedangkan realitinya tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan Imam Mahdi untuk menyusun semula alam semesta, untuk menyusun semua umat manusia, subhanallah, bukan kecil tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sesuatu yang boleh dilakukan dengan mudah. Kualiti daripada sahabat, kualiti daripada Al-Kafi, kualiti daripada tentera-tentera Badar, ini ditambah lagi dengan kualiti pembantunya yang mempunyai kualiti sebagaimana kualiti yang ada pada para Nabi. Bagaimana nak dapatkan kualiti para Nabi? Nanti saya akan beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah ciri-ciri dan apakah perkara yang perlu mereka miliki untuk mereka itu dapat kita hitung dari segi nilai dia. So saya akan sampaikan sebentar lagi, okay, selepas ni, perlahan lah ya. Jadi bila disebut sebegitu, bermakna kita akan dapat terus sampai ke hati kita. Kita akan dapat merasakan, Masya Allah, begini sekali rupanya perlukan pembantu bagi Imam Mahdi. Begitu sekali kekuatan yang diperlukan oleh Imam Mahdi untuk menghadapi perjalanan dan membantu beliau. Mampu ke kita tuan-tuan dan puan-puan? Mampu ke kita mendapat kapasiti nilai kita sebagai Nabi, sebagaimana Nabi miliki? Bukan sebagai Nabi kita nak jadi Nabi, jangan salah faham, nanti masalah timbul di situ. Kapasiti sebagai Nabi, kerana Nabi tak boleh tambah-tambah lagi. Dia tak ada sesiapa yang boleh kata aku Nabi tu, aku Nabi ni. Tak boleh. Kita kena berada pada posisi contoh. Para Nabi menjadi contoh kepada kita, para Rasul menjadi contoh kepada kita, para syuhada menjadi contoh kepada kita, para sahabat menjadi contoh bagi kita. Lebih-lebih lagi, baginda Rasulullah SAW adalah contoh sebagai contoh daripada para contoh yang tadi. Jadi saya jelaskan sekali lagi, kerana ini semakin agak kompleks, semakin agak teknikal ya. Maka saya perjelaskan perlahan-lahan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham. Setiap perkara balik kepada yang kita nak cari, kapasiti dia, nilai dia. Sebab kita bercerita tentang masa dan tenaga, maka saya masukkan sini tenaga. Dia mesti membawa tenaga. Maka tenaga dia berapa besar? Kalau tenaga dia sebesar satu cawan, maka itulah yang saya maksudkan. Jika tenaga dia sebesar satu baldi ya, kalau orang di Malaysia sebut baldi, kalau di Indonesia saya tak tahu panggil apa ya, yang untuk tuang air lah yang besar tu. Jadi itu sebesarnya, maka itu yang kita akan perlukan. Jadi masing-masing membawa kapasiti masing-masing. Ada yang bawa 1 liter, ada yang bawa 5 liter, ada yang bawa 10 liter, ada yang bawa 100 liter. Jadi itu kapasiti dia. Okay, ini berbalik kepada kapasiti. Jadi apa sebenarnya yang nak saya sampaikan di sini tuan-tuan dan puan-puan? Yakni untuk menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Subhanallah, bukan sedikit kerjanya, bukan semudah itu yang kita fikirkan. Bukan dengan menjulang-julang kibar-kibarkan semangat bendera kita boleh jadi pembantu. Lihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, setiap satu ada prosesnya dan ada caranya dan ada kriteria yang perlu dipenuhkan terlebih dahulu. Jadi bagaimana nak jadi cerita Imam Mahdi tuan-tuan dan puan-puan? Kerana di dalam soal nak bercerita tentang Imam Mahdi, sebelum kita sampai kepada Imam Mahdi, kita melihat bagaimana susunan pembantu-pembantu Imam Mahdi. Telah pun saya jelaskan, begitu tinggi, begitu besar kapasiti yang diperlukan, bermula daripada para sahabat ya, sahabat yang 4 yang saya ceritakan pada seri yang pertama. Kemudian naik pula pada para Al-Kafi, pemuda Al-Kafi. Naik pula tentera Badar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah apa yang terbuku dalam diri saya berpuluh tahun, yang saya kaji, yang saya simpan, dan sampai saya berfikir patut tak patut saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Perlu tak perlu saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam cerita-cerita begini.
Kerana saya menempuh perjalanan yang bukan manis ya tuan-tuan dan puan-puan. Perjalanan saya bitter, pahit. Tetapi kepahitan itu saya dapat mengenal erti cinta, erti kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang saya ceritakan semalam. Saya mencabar diri saya. Saya mencabar diri saya dan saya mencabar kebenaran dari segi aspek untuk membuktikan bahawa Al-Quran itu benar atau ianya sesuatu yang hanya sekadar cerita-cerita sahaja. Dan sebagaimana yang saya nyatakan kepada tuan-tuan semalam, semakin saya mencabar Al-Quran, semakin jatuh cinta saya kepada Al-Quran. Semakin rasa diri saya semakin kedril, semakin halus. Cabaran itu semakin lama semakin berubah daripada mencabar kepada takut kehilangan apa yang telah saya miliki dan saya fahami daripada Al-Quran. Kerana saya ingin menjadi manusia yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya nak kembali kepada Allah di tempat yang selamat. Jadi saya simpan kerana saya takut saya menyampaikan sesuatu yang akan menyebabkan keadaan masing-masing dalam keadaan yang sukar, kerana penjelasan saya yakin dan malah berdasarkan kepada beberapa komen-komen dan beberapa situasi yang berlaku, dia akan menyebabkan keadaan yang tidak selesa kepada segolongan pihak. Saya yakin, dan memang itu yang saya tempuh selama ini. Tidak ada tempat yang saya tidak jejak kecuali saya sentiasa ditentang. Tetapi penentangan itu telah menyebabkan saya faham, oh begini nak jadi pembantu. Sebab cita-cita nak jadi pembantu Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Cita-cita saya dululah, ini saya buka rahsia kepada tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi pembantu Imam Mahdi. Saya nak jadi orang yang dapat bersama dengan Imam Mahdi. Tapi macam mana caranya? Apa kaedahnya? Adakah dengan hanya berkata-kata, aku nak jadi pembantu? Semua orang cakap macam tu, termasuk saya juga. Maka saya cari, mesti ada formula dia, mesti ada kaedah dia, mesti ada cara dia. Maka setelah menemui cara-cara tersebut, setelah saya berdiskusi, pada peringkat pertama mencabar Al-Quran, peringkat yang kedua berdiskusi, yang ketiga berkasih sayang dengan Al-Quran, yang keempat jatuh cinta dengan Al-Quran, maka daripada situ saya dapat mengetahui berdasarkan diri saya, ya tuan-tuan dan puan-puan, ini tentang diri saya, bagaimana caranya untuk menjadikan diri saya sebagai salah seorang pembantu kepada Imam Ali. Dan saya tak pastilah sama ada saya berpeluang atau tidak berpeluang, tetapi hakikatnya saya teruskan usaha ini, dan akhirnya sebagaimana saya katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, berkongsi impian saya. Dan mungkin impian saya sama dengan impian tuan-tuan dan puan-puan. Maka apa salahnya jika saya berkongsi tentang apa yang telah saya temui. Maka hari ini menyambung kisah yang tiga, masuk yang keempat, adalah tentang kisah Nabi. Harus difahamkan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi adalah sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas pilihan manusia. Apabila kita sebut Nabi, maka dia ada satu peranan sahaja, iaitu pada diri dia, iaitu dia tidak ada satu proses untuk menyampaikan kepada kaum-kaum dia. Nabi ini adalah satu derjat, derjat untuk menaikkan diri dia pada satu tahap dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan menyampaikan, dia tidak menyampaikan apa-apa tuan-tuan dan puan-puan, tetapi dia memiliki kapasiti diri dia yang sangat hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika ingin saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, maka itu tidak akan mendatangkan pelajaran yang khusus kepada tuan-tuan dan puan-puan secara perinci. Secara perincinya, bacalah di dalam Al-Quran. Ada semua tentang kisah yang telah saya nyatakan tadi, kerana saya bercakap adalah hasil daripada rumusan yang telah saya perolehi daripada Al-Quran. Maka dah dapat ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi persoalannya timbul, berapa ramai yang dimasukkan dengan Nabi? Ramai ya tuan-tuan dan puan-puan, ramai. Tetapi bila sebut ramai, ia secara umum. Maka di dalam
kaedah yang saya gunakan, saya sentiasa meletakkan kadar, hitungan-hitungan bagi setiap sesuatu perkara. Kalau kita kata ramai, balik kepada konsep infinity pula nanti. Artinya tak terhitung, tak tahu berapa jumlah. Semua ada jumlah dia. Maka saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk peringkat yang keempat, berapa jumlahkah berapa jumlahkah pembantu Imam Mahdi yang memiliki kapasiti seperti Nabi, bukan Nabi, seperti Nabi, iaitu nilai yang dia perlukan. Berapa jumlah? Semalam dah cakap dah 313. Maka bagaimana pula? Maka jumlahnya melompat kerana lebih besar jauh dari situ. Lompatannya menjadi 25,000. 25,000 orang. Maka selepas 313 pembantu, Imam Mahdi memerlukan 25,000 orang pembantunya. Tambah lagi jawatan kosong. Semalam saya dah cakap ada jawatan kosong dah dapat 313. Ini tambah lagi 25,000 jawatan kosong yang diperlukan oleh Imam Mahdi untuk membantu beliau. Bagaimana tuan-tuan dan puan? Banyak kan? Banyak kan jawatan kosong tu. Jadi kalau dalam konsep pendidikan hari ini, kena ada PhD ya. Kalau ada degree, dapat kerja sebagai pegawai je. Bila ada master, bolehlah jadi senior manager, jadi general manager. Tapi bila ada PhD, jadi bos dalam sebuah organisasi. Maka untuk proses ni, dia perlukan 25,000 orang pembantu dalam usaha beliau untuk melaksanakan proses yang seterusnya. Jadi bagaimana cara dia? Itu soalan yang datang. Nak jadi salah seorang daripada 25,000 orang pembantu yang diperlukan oleh Imam Mahdi. Jadi sebelum saya jelaskan di situ, cuba tuan-tuan dan puan lihat hitungan yang saya berikan. Pertama, 4. 4 kerana dia meliputi depan, belakang, kanan dan kiri. Yang kedua, 6 kerana dia meliputi 6 sisi, 6 dimensi. Ingat ya? Kemudian 313 bertepatan dengan kadar jumlah tentera Badar. Tapi bila tuan-tuan dan puan lihat, bila 313, maka itu adalah hitungan 313 kembali kepada 7. 313 7 sebenarnya. Dari segi hitungan, dipanggil dalam tu dipanggil nombor perdana ataupun nombor gabung dipanggil. Maka jadi 7. Maka di dalam proses seterusnya adalah 25,000, maka juga 7. 2, 5 yang lain kosong menjadi nilai itu, nilai gabung dipanggil 7. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya akan cuba bercakap dengan bahasa yang lebih ringkas, lebih perlahan, kerana saya tahu semakin saya bercerita peringkat-peringkat yang seterusnya, dia semakin dalam mesej yang nak disampaikan. Jadi kena berhati-hati saya nak sampaikan. Dan sekali lagi, jika tidak faham, ulang lagi. Tak faham, ulang lagi. Dan jangan melompat-lompat tengok video saya ni. Saya perhatikan ada yang komen tu, dia tak tengok habis pun. Dia tengok sebahagian saja, kemudian buat komen. Tengok sikit, dia buat komen. Jangan buat macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Tengok daripada awal sampai akhir. Malah tengok daripada video yang pertama. Kerana ada siri dia. Kalau tertinggal salah satu siri, nanti kita akan mendapat satu bahagian saja, tak dapat keseluruhan dia. Hari saya akan cuba perlahan, kerana nak cerita tentang kisah pembantu Imam Mahdi pada peringkat yang keempat ni dah berat. Dah sangat berat dah. Jadi terus kepada ciri-ciri ataupun syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pembantu kepada Imam Mahdi pada peringkat yang keempat. Ada berapa? Ada 4, tuan-tuan dan puan-puan. Ada lagi, ada. Setiap satu fasa ada syarat-syaratnya. Bagaimana pula esok? Ada syarat tak? Tunggulah esok. Ini cerita hari ni. Semalam dah ada syarat, hari ni ada syarat. Esok ada syarat tak lagi? Tunggu esok, insya-Allah kita akan tahu. Esok hari Jumaat Besok hari ni hari Khamis, hari Jumaat lah esok.
Ya. Jadi saya tunggu besok hari Jumaat. Tuan-tuan nak tahu kenapa? Saya sedang berdebar-debar ni. Saya berdoa, ya Allah, tak sabar-sabar nak menunggu hari Jumaat. Sebab saya mendoakan Jumaat ni, esok ni, mudah-mudahan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kiamat. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Saya doa ni, sama-sama aminkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau memegang segala kuasa, Engkau memegang segala perkara. Masa semua Engkau perolehi dengan keadaan apa yang Engkau ingini, ya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan apa juga suasana yang Engkau jadikan, ya Allah. Besok hari Jumaat, ya Allah, janjimu Jumaat akan berlakunya kiamat. Kiamatkanlah Jumaat esok, ya Allah. Contohnya, boleh ke? Boleh tak kita aminkan sama-sama? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya masukkan di sini, Jumaat adalah penghulu hari dan Jumaat juga adalah permulaan kepada kejadian hari. Maka saya ingin sama-sama mengajak tuan-tuan dan puan-puan memahamkan realiti menjadi Imam Mahdi bukan sesuatu yang mudah. Ada aturannya, ada Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi Jumaat adalah satu aturan. Maka nak jadi pembantu Imam Mahdi juga ada aturan dia, kena ikut satu per satu. Maka ada 4 aturan, 4 syarat yang diperlukan untuk menjadi pembantu Imam Mahdi pada peringkat yang keempat. Yang pertama adalah ilmu. Tanpa ilmu, maka kita tidak akan mampu menjadi manusia atau menjadi sebagai pembantu kepada Imam Mahdi. Ini yang menjadi satu isu yang sangat besar, isu yang menjadi persoalan dunia pada hari ini, iaitu keilmuan. Perbalahan yang wujud di atas muka bumi kerana atas faktor ilmu. Peradaban di atas muka bumi kerana faktor ilmu. Kebahagiaan yang kita lihat di sudut-sudut tertentu di bumi kerana faktor ilmu. Merubah alam semesta, merubah dunia daripada kebatilan kepada kebenaran memerlukan ilmu. Kita nak hidup berjalan ke mana-mana, kita perlukan ilmu. Segala-galanya tuan-tuan dan puan-puan akhirnya balik kepada ilmu. Tanpa ilmu, maka kita tidak memiliki apa-apa. Maka perkara yang pertama yang perlu dimiliki oleh pembantu kepada Imam Mahdi pada fasa yang keempat adalah keilmuan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada perbezaan yang sangat jelas apabila saya nyatakan apa itu ilmu. Kerana dalam konsep pendidikan hari ini, jika kita bertanya dengan 1000 orang apa maksudnya ilmu, maka kita akan dapat 1000 jawapan yang berbeza. Maka persoalannya, mana satu yang betul? Mana satu yang kita nak gunakan? Tanya dengan kawan kita tanya dengan dia, apa maksud ilmu? Maka dia akan beritahu dengan kita apa yang dia faham. Tanya seorang lagi, apa maksud ilmu yang kau tahu? Dia akan cerita lagi dengan apa yang dia faham. Masing-masing akan membawa maksud yang tersendiri. Maka itu yang saya maksudkan tadi, saya katakan tadi, yang akan menentukan perjalanan dunia, sama ada nak arah kebaikan atau keburukan, berbalik kepada ilmu. Maka apakah yang dimasukkan ilmu? Saya tidak boleh sentuh terlalu panjang kerana masa tidak cukup. Maka apa yang dah dapat katakan di sini, di dalam alam teologi, ilmu adalah pelaksanaan pengetahuan. Ilmu adalah sesuatu perkara ataupun pelaksanaan perkara atas apa yang dia tahu. Jadi apa yang kita tahu hari ini akan kita laksanakan dalam hidup kita, maka dia menjadi ilmu. Apa yang kita dengar daripada seorang guru, apa dengar daripada cikgu kita, dia mengajar kita begini, kita hendaklah buat begini untuk melakukan ini, contohnya begitu. Maka kita dengar. Apabila kita mendengar, itu hanyalah pengetahuan yang kita tahu daripada ilmu beliau. Seseorang menyampaikan kepada kita, itu ilmu dia.
Kita hanya dengar. Bila kita dengar, itu pengetahuan, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian, kita buat tak? Yang saya katakan semalam, 2 hari lepas, penerimaan. Kita terima, kita menerima sesuatu. Mesej, informasi, maklumat. Kemudian, apa kita buat dengan maklumat tersebut? Apa yang kita dengar, kita laksanakan pada diri kita. Diri kita, bukan diri orang lain. Maka itu menjadi ilmu. Itu mesej ilmu, maksud ilmu di dalam penyataan yang saya jumpa di dalam Al-Quran, iaitu pelaksanaan pengetahuan. Maka dihimpunkan lagi perkataan ilmu ini tadi, adalah takwa. Artinya melaksanakan apa yang dia telah imani. Apa yang dia imani, dia akan laksanakan, maka dia menjadi ilmu bagi diri dia. Sebab itu ilmu tidak boleh diberikan kepada sesiapa. Yang kita boleh berikan kepada sesiapa adalah ilmu kita yang menjadi pengetahuan kepada mereka yang menerima. Kalau kita sebagai seorang guru yang menerima ilmu kita, mereka menerima ilmu kita, tetapi bagi mereka adalah pengetahuan sahaja, selagi mereka tidak melaksanakan dalam diri masing-masing. Maka itu sebabnya ilmu itu suatu perjalanan. Kita kena berjalan. Bila kita berjalan, maka kita akan mendapat begitu banyak ilmu atas perkara yang sama. Faham di sini Pengetahuan sama, tapi kita berjalan. Dengan ilmu itu kita jalan, buat satu proses. Dengan pengetahuan itu kita berjalan satu proses, maka kita dapat ilmu satu. Pengetahuan yang sama, kita buat jalan yang kedua, dapat ilmu nombor 2, ilmu nombor 3 dan seterusnya dengan pengetahuan yang sama. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, faham beza ilmu dengan pengetahuan. Maka untuk itu, pembantu yang keempat, pertama, dia kena ada ilmu. Maknanya apa? Dia adalah manusia yang bukan hanya bercakap sahaja. Dia adalah manusia yang melaksanakan apa yang dia cakap. Sebab hari ini ramai orang yang bercakap pumpang bercakap dia. Itulah ini bercakap mudah, menyampaikan cakap orang. Aku dengar, aku sampaikan. Aku dengar, aku sampaikan. Tetapi yang didengar belum tentu dia buat. Maka untuk sampai kepada kualiti kepada pembantu Imam Mahdi, yang pertama, dengar dan dia juga melaksanakan. Lalu disampaikan kepada orang lain. Dia bukan passing baton saja. Yang sekarang ni, okey, saya menyampaikan ni cerita daripada dia. Dia dapat dari mana? Dia dapat daripada kawan dia. Kawan dia daripada mana? Daripada bapak dia. Bapak dia daripada bapak dia. Kemudian bapak dia daripada tok dia. Tok dia daripada... Sampai menyampaikan, tetapi tidak ada suatu pelaksanaan atas diri sendiri. Maka untuk itu harus difahami, ilmu adalah perkara pertama yang perlu dimiliki oleh pembantu Imam Mahdi pada peringkat yang keempat. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Masa tak cukup, nak cerita panjang-panjang, nanti tak jelas pada perkara-perkara yang lain. Yang nombor 2, apa nombor 2-nya? Adab. Adab nombor 2, iaitu boleh juga dikatakan sebagai etik ataupun akhlak. Adab. Jadi ada juga yang menyatakan, bukankah adab lebih dulu datang, kemudian datangnya ilmu? Adab adalah pelaksanaan apa yang kita dah ada. Kita tahu macam mana kita beradab dengan orang, mesti kita ada pengetahuan dulu. Mesti kita dah ada pelaksanaan, kita dah faham, barulah kita tahu, kalau buat macam ni, kita kena cara dia begini. Kalau tidak, kita akan menyinggung perasaan orang. Macam mana kita tahu akan menyinggung perasaan orang? Kerana kita dah ada ilmu. Maka kita kena ada pengetahuan terlebih dahulu, baru kita boleh melaksanakan apa yang dah kita miliki itu tadi, dan dia menjadi satu aturan yang harmoni. Maka adab datang selepas ilmu. Nah, ini banyak berlaku dalam konsep sedia ada hari ini. Adab kena ada dulu. Kita nak jumpa orang tua kena ada adab, nak jumpa ni ada adab. Adab itu kan satu proses yang ada aturan. Maknanya jumpa orang tua, cara dia begini. Jumpa ni, cara dia begini. Jumpa guru, cara dia begini. Maka caranya tu apa sebenarnya? Mesti pengetahuan kan? Cara dia mesti begini. Itu satu pengetahuan. Maka itu ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Kena ada ilmu dulu. Cara ilmu untuk beradab dengan orang tua, ilmu nak beradab dengan guru, ilmu nak beradab dengan sesiapa sekalipun. Maka sebab itu adab datang selepas ilmu.
Maka di situ barulah datang persoalan bahawa sebaik-baik manusia, sebaik-baik yang mempunyai adab, akhlak yang mulia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia diutuskan untuk membetulkan akhlak kita. Membetulkan akhlak kita dengan cara dia menunjukkan akhlak sebagai contoh kepada kita. Maka itu tidak akan berlaku kecuali baginda Rasulullah SAW mendapat ilmu terlebih dahulu. Tak gitu. Macam mana dia nak menunjukkan cara dia? Apa itu adab? Apa itu akhlak kalau dia tidak berilmu? Semoga dengan penjelasan saya ini dapat twist balik semula, dapat diperjelaskan balik semula tentang kekeliruan persoalan adab dengan ilmu. Sebab banyak sangat ilmuwan-ilmuwan ni cerita tentang perkara-perkara begini yang bertentang-bertentang. Adab dululah, kemudian ilmu lah, macam-macam lah. Masing-masing ada pandangan masing-masing, tetapi ini pandangan saya untuk diterima atau tidak diterima, itu persoalan nombor 2. Tetapi saya menjelaskan perkara ini, beginilah cara dia. Dan harus difahami, apabila kita melihat dua faktor masuk kepada adab, adalah mereka yang telah pun memiliki ilmu. Tanpa ada ilmu, mereka tidak ada adab. Mereka yang beradab pasti berilmu. Ingat di sini mereka ada adab, pasti dia ada ilmu. Jadi kita akan lihat, udahlah berilmu, malah cara dia, orangnya tinggi ilmunya, tetapi tunduk dan sangat tertib dari segi sopan santun dia, dari segi cara dia berurusan dengan orang, cara dia menyampaikan sesuatu, tak menyinggung sesiapa. Kenapa? Adabnya tu ada. Tapi kalau dia tidak ada ilmu, nak disampaikan dengan apa? Nak dicarakan dengan apa? Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan harus faham persoalan-persoalan yang berkait tentang kisah-kisah yang saya sampaikan. Mesti ada referensi dia, mesti ada rujukan khusus di dalam Al-Quran, dan mesti ada sosok yang perlu kita lihat dan kita jadikan sebagai satu pendekatan khusus untuk faham tentang Imam Mahdi, iaitu baginda Rasulullah SAW. Saya akan terus begitu, saya akan sampaikan perkara yang sama supaya saya ulang-ulangkan untuk mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terlepas yang itu. Jelas ya? Perkara yang kedua, adab. Maka apakah yang ketiga? Maka yang ketiganya adalah kreativiti. Kreativiti ini apa ya dalam bahasa Indonesia? Kreatif ya. Maksudnya dia boleh menjadi manusia yang memberikan kreativiti, tambah nilai. Diberikan satu perkara, dia boleh memberikan satu tambah nilai di dalam perkara yang diberikan kepada beliau. Contohnya, dia hanya diberikan dengan satu barang, tapi barang itu dia boleh tambah, dia boleh jadi perbagaikan. Daripada perbagaikan itu yang dimasukkan kreativiti. Maka pembantu Imam Mahdi peringkat yang keempat, yang perkara yang ketiga, syaratnya dia mesti orang yang kreatif. Kreatif orangnya. Bila sebut kreatif ni saja, dia melibatkan aspek yang berkait dengan reality. Orang kreatif ni orang teknikal, orang seni. Kreatif, orang teknikal juga kreatif, engineer juga kreatif, ya. Mereka-mereka yang terlibat dalam bidang sains semua adalah kreatif. Semua manusia memiliki nilai kreatif, cuma ia melaksanakan, melakukan atau tidak dalam diri masing-masing. Tapi dalam aspek untuk menjadi pembantu pada Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan, dia kena ada kreativiti. Kreativiti ini adalah satu daripada syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Saya dah sebut pertama, saya sebut kedua, dan saya sebut ketiga. Ilmu, adab dan kreativiti. Yang keempat, ekonomi. Apa pula kena mengenai ekonomi dengan jadi pembantu pada Imam Mahdi? Kerana ekonomi adalah tunjang jantung kepada kehidupan masyarakat. Maka setiap seseorang pembantu kepada Imam Mahdi, 25,000 orang ini adalah mereka yang juga memiliki keilmuan, adab dan masa sama kreativiti, dan masa sama dia telah pun ada keupayaan dari segi ekonomi. Berarti dia boleh membangunkan ekonomi bagi masyarakat, dia boleh membangunkan ekonomi bagi diri dia, keluarga dia, dan daripada situ
wujudnya kemakmuran yang serba-serbi berkecukupan bagi semua manusia. Maka peringkat yang keempat ini adalah mereka-mereka yang pakar ekonomi, pakar strategi ekonomi, pakar strategi dalam perniagaan, perdagangan, dalam aspek-aspek apa yang berkait tentang bagaimana mewujudkan masyarakat yang sentiasa memiliki serba-serbi kecukupan untuk kehidupan bagi diri dia, bagi sekeliling dia. Kerana itu nanti akan digabungkan untuk menjadikan sebagai suatu hasil yang digabungkan daripada 25,000 pembantu beliau menjadi aset kepada Imam Mahdi. Dalam bahasa mudah saya lah tuan-tuan dan puan-puan, semua ni millionaire lah, jutawan ataupun billion one 25,000 orang. Bayangkan 25,000 orang billionaire yang berada sebagai pembantu kepada Imam Mahdi. Dengan adanya ekonomi yang sedemikian besar, maka bayangkan keupayaan yang akan ada pada Imam Mahdi melaksanakan tanggungjawab dia di atas muka bumi. Tidak ada lagi manusia yang lapar, tidak ada lagi manusia-manusia yang ditinggalkan dari segi apa juga keperluan asas hidup mereka. Kerana hasil-hasil itu telah pun dapat digemblengkan oleh 25,000 orang pembantu kepada Imam Mahdi. Setiap seseorang akan menjadi aset yang besar kepada pembangunan ekonomi dalam pemerintahan Imam Mahdi. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Barulah kita nak faham, datangnya Imam Mahdi, dunia akan menjadi aman, semua cukup, semua akan jadi makmur, tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang-orang yang susah-susah. Memang betul tuan-tuan dan puan-puan, kisah tu semua betul, ya. Yang dikatakan di dalam kitab-kitab yang mereka kaji, betul, tak ada salah, betul tu semua, makmur. Akan jadi manusia akan serba-serbi cukup, tak ada orang miskin, betul. Tapi saya nak tanya, bagaimana perkara itu boleh berlaku? Oh, dia akan bawa, Allah berikan dia harta, akan daripada bumi akan keluar harta, daripada langit jatuh, semua datang harta benda, emas keluar timbul dan sebagainya. Itu simbolik-simbolik yang harus kita fahamkan dengan akal, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan gunakan Al-Quran, berfikir. Kerana hakikatnya betul yang dia cakap, tetapi caranya tu biar praktikal, caranya tu biar jelas, jangan terbang-terbang, mistik-mistik. Cerita itu bukan cerita khayalan, bukan cerita-cerita mistik tentang Imam Mahdi, adalah realiti. Tetapi caranya biar praktikal. Maka inilah yang saya maksudkan. Dia melahirkan, menyusun pembantu-pembantu beliau yang menjadi pedagang-pedagang besar, menjadi ahli ekonomi besar dunia, menjadi manusia-manusia yang akan dapat membangunkan industri-industri, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, mewujudkan begitu banyak potensi-potensi perniagaan. 25,000 orang ahli perniagaan, ahli ekonomi, ahli industri yang bertaburan di seluruh muka bumi. Barulah wujudnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Tanpa ekonomi, macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Kami cukup saja tuan, kami bersedia nak berjuang, kami akan berjuang kuat-kuat, kami yakin dengan kekuasaan Allah. Saya tidak mempertikaikan pun yakin tak yakin dengan kekuasaan Allah, tapi saya mempertikaikan satu saja. Kalau perut tu kosong, boleh tak rasa nak berjuang? Kalau nak berjuang ni, anak menangis kat rumah tak makan, tak ada susu, bolehkah kita berjuang? Kemudian bila kita tidak ada ekonomi, musuh datang pada kita, tawarkan sesuatu, rasa-rasanya bergoyang tak kita nanti? So, saya takkan ambil perkara begitu tuan-tuan. Saya yakin, saya berpegang kepada iman saya kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat hari ini. Apa yang berlaku kepada dunia pada hari ini? Bukankah kerosakan dunia pada hari ini kerana ekonomi telah menyebabkan keadaan itu haru biru? Peperangan sana, peperangan sini, miskin sana, miskin sini. Kenapa? Ketidakseimbangan dalam aspek pengagihan ekonomi
kekayaan kepada semua manusia. Maka ini yang datangnya pembantu-pembantu Imam Mahdi dalam aspek yang keempat yang saya ceritakan tadi, ekonomi, dia akan menjadi tunjang, jantung untuk Imam Mahdi membangunkan suatu lagi suasana yang baru yang menyebabkan semua manusia mendapat bahagian sama rata berdasarkan kapasiti masing-masing. Dalam arti kata lain, tak ada orang miskin. Sebab apa? 25 ribu orang adalah jutawan besar. Mereka adalah bilioner. Seperti Bill Gates tu tadi contohnya, seperti Steve Jobs, seperti Mark Zuckerberg, seperti Jack Ma, seperti semualah. Yang mana hari ini wujud dalam satu sistem yang namakan kapitalis. Tapi dalam konsep ini tadi, pembantu-pembantu Imam Mahdi adalah jutawan-jutawan yang akan memakmurkan muka bumi, dan semua itu diperolehi oleh mereka daripada keilmuan yang ada pada Imam Mahdi. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Makin jelas? Makin nampak? Makin cerah peluang tuan-tuan dan puan-puan rasanya? Rasanya macam debar-debar, macam aku dah boleh terpilih dah ke? Kalau ada rasa macam tu, Alhamdulillah. Kalau rasa, ya Allah makin susah nampaknya, ada ke peluang aku nak dapat ni? Boleh ke aku dapat peluang dapat macam ni? Itu pun Alhamdulillah. Berarti kita dah sedar diri, kita dah rasa diri insaf bahawa kita sebenarnya tak miliki apa-apa pun. Maka di situ datangnya kita minta ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar diri kita tak ada apa-apa, kita tak ada memiliki apa-apa. Maka kita kena lakukan sesuatu mulai daripada sekarang. Saya nak bagi tips kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Apa tips dia? Macam mana jadi nak jadi pembantu Imam Mahdi? Macam mana cara dia? Satu saja tuan-tuan dan puan-puan. Satu saja cara yang boleh tuan-tuan dan puan-puan lakukan tanpa bantuan saya pun, tanpa bantuan sesiapa sekalipun. Ya, ini di sini. Ini saja tip yang saya bagi. Pergilah ke mana-mana pun, bawa lah Al-Quran. Ada masa lapang, buka lah Al-Quran, baca 5 minit pun tak apa, 10 minit pun tak apa. Tapi janganlah baca lama-lama, 1 jam 2 jam waktu kerja pun tak sesuai. Tak boleh. Hubungan kita dengan manusia kita kena lakukan. Tetapi urusan kita bila masa lapang, saya tu buka lah, baca ayat tu. Tak dapat baca seluruh muka surat, baca satu baris pun baca, kemudian ulang lagi apa yang nak disampaikan, ulang lagi apa nak sampaikan, 10 kali pun tak apa. Itulah tips saya kepada tuan-tuan dan perempuan hari ini. Untuk tuan-tuan dan perempuan dapat jadikan diri tuan-tuan dan perempuan pembantu kepada Imam Mahdi. Itu perkara yang pertama. Selepas itu ikutlah yang awal, yang kena ada 7, ada 4, ada 4, hari ini tambah lagi 4. Itu dah berapa dah tu? 7, 4, 4, 4, 7 dan 8 dah 15. Campur lagi 4, 19. Banyak tu. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya harap, dan saya sendiri meletakkan pengharapan pada diri saya, mudah-mudahan saya terpilih. Saya salah seorang terpilih. Tapi terpilih ni sebenarnya harapan je. Tapi kerana saya tahu saya kena membuat sesuatu, saya kena lakukan sesuatu pada diri saya. Yakni saya kena buat tindakan yang boleh menyebabkan saya dipilih oleh Imam Mahdi. Jadi saya dah bagi pada tuan-tuan dan puan-puan, dah masuk episod yang keempat, bagaimana nak jadi pembantu kepada Imam Mahdi. Jadi bila masuk kepada nilai bagi seorang Nabi, berdasarkan kepada apa yang telah saya lihat dan telah saya fahami, saya kaji daripada Al-Quran, maka 4 perkara itu telah pun saya jelaskan. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, 4 perkara ini adalah tentang hukum X di dalam alam teologi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak faham, rujuk balik kepada banyak video-video saya yang telah saya buat yang bertahun-tahun dahulu tentang apa yang saya nyatakan tentang 4 perkara itu tadi. Kerana itu ada detailnya, ada perincinya. Ini saya menyentuh semula supaya tuan-tuan dan perempuan yang baru mengenal tentang apa yang saya masukkan tentang alam teologi dan mengenali tentang cara saya menyampaikan informasi,
Jadi ini cukup dulu untuk peringkat yang asas, tetapi untuk perinci tuan-tuan dan puan boleh rujuk dalam video tentang alam teologi XYZ, asas alam teologi ada dalam video-video tersebut. Kita dah sampai kepada penghujungnya tuan-tuan dan puan untuk fasa yang keempat. Mungkin hari ini tak adalah banyak senda gurau, tak banyak sangat cerita-cerita yang nak menyentuh rasa hati kita dengan keadaan yang lapang kerana hari ini agak berat, maka cara saya sampaikan pun agak berat. Dan pada persoalan-persoalan yang akan datang, persoalan-persoalan yang berkait tentang perkara-perkara yang telah saya sampaikan, jika ada yang tidak jelas, berhubunglah dengan saya ataupun merujuk kepada mereka-mereka yang lebih mengetahui. Tuan-tuan dan puan juga ada tempat-tempat rujuk yang lain, rujuklah dengan mereka, tanyakan dengan mereka. Jika ada sebarang perkara yang dilihat tidak jelas ataupun perkara yang rasanya tidak benar, tanpa segan silu beritahulah kepada saya atau komen untuk saya lihat di mana kekurangan yang perlu saya perbaiki. Burung ni pun dah mula sama-sama berzikir, bunyi tu, burung terkukur. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu saya, Masa Bayu, sekali lagi memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan agar acara dan juga siri akhir zaman ini dapat kita perpanjangkan dan dapat kita menjadikannya sebagai suatu medium keilmuan yang boleh membuka sedikit sebanyak realiti yang selama ini tersembunyi di dalam diri kita. Maka itu saya bagi situasi pada saat ini dengan adanya suasana lockdown, saya mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dalam usaha untuk berkongsi video-video berdasarkan perjalanan saya. Namun saya tidak dapat memberikan jaminan ke depan kerana saya selepas saja selesai urusan-urusan di sini dengan lockdown, saya akan kembali melakukan perjalanan musafir saya. Dan jika ada kesempatan yang terluang, insya-Allah saya akan membuat update terbaru. Tapi sekiranya ada ruang-ruang yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan terus berkarya. Dan jika ada kesempatan, insya-Allah kita akan dapat bertemu secara berhadapan atau kita menganjurkan majlis-majlis tertentu. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menjemput saya untuk mengadakan satu majlis ataupun mengadakan satu program-program keilmuan, insya-Allah kalau saya berkesempatan, mungkin saya berada di tempat tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya akan boleh mengambil ruang tersebut untuk saya lakukan majlis sebegini, tetapi secara langsung. Dan sebagaimana yang saya lakukan sekarang di kebanyakan tempat di seluruh dunia, saya mengadakan majlis-majlis ilmu dan saya dijemput oleh beberapa pihak, contohnya di universiti-universiti luar negara. Saya mengajar tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar saya daripada pelajar-pelajar yang peringkat PhD, ada juga pelajar-pelajar peringkat master. Dan saya supervise beberapa orang untuk bidang PhD dalam kajian-kajian berkait tentang sains, berkait tentang teknologi, berkait tentang sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan juga dalam bidang perubatan juga saya mengajar. Jadi banyak benda-benda yang telah pun saya lakukan dalam hidup saya yang saya rasa nafas saya dah pendek. Maknanya dah tak lama lagi matilah ni. Saya rasa dah dekat sangat dah. Jadi sebelum saya pejam mata saya, sebelum saya pergi daripada kehidupan dunia yang hanya sementara ini, saya ingin membuka ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita bersilaturahim, insya-Allah pada masa-masa akan datang. Dan untuk dengan itu, saya sekali lagi, Masa Bayu, mohon untuk mengundurkan diri sementara dan kita akan bertemu lagi pada esok hari. Salam sejahtera daripada saya. Assalamualaikum.